Anda masih bersama kami di Presisi Pagi. Penyebaran informasi palsu di media sosial merupakan ancaman konstan yang mengganggu kehidupan dan demokrasi di Burkina Faso. Karena itu, sejumlah jurnalis memprakarsai pengecekan fakta secara serius untuk memerangi misinformasi dan disinformasi di negara itu. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Unjuk persatuan antara Menteri Luar Negeri Burkina Faso dan Duta Besar Tiongkok pada Oktober lalu. Cerita rekayasa sebelumnya secara keliru mengklaim bahwa kedua negara telah memutuskan hubungan. Menteri Karamoko Jean-Marie Traoré menyebut cerita itu sebagai sabotase diplomatik. Di media sosial dan di grup-grup WhatsApp, informasi palsu menjadi ancaman yang konstan. Jordan Midah adalah direktur editorial di mimbar pengecek fakta lokal Faso Check. Menurutnya ada dua jenis. Yang pertama, informasi keliru yang disebarkan tanpa ada niat untuk membahayakan. À côté, il y a ce qu'on appelle la malinformation, qui est là à l'opposé de l'autre, la production et la diffusion de contenu faux, avec clairement pour objectif de tromper la communauté ou un individu et de nuire clairement à un individu ou à une cause donnée ou à une institution donnée. Di L'Observateur Palga, salah satu harian terkemuka di Burkina Faso, jurnalis Chiusama mengatakan kelompoknya menangani masalah ini dengan serius. Et même un œil averti plus souvent. Donc ce que l'observateur fait, c'est le recul du journaliste par rapport à toute information qu'il reçoit. Et il faut aussi vérifier. Ketika pemimpin militer Ibrahim Traoré menghilang dari depan publik selama beberapa hari pada bulan Juni, spekulasi dan video yang direkayasa beredar di media sosial. Para pengecek fakta yang terampil bisa meluruskannya, namun insiden seperti ini merusak menurut para pakar. Pour qu'un citoyen soit bien renseigné, il faut qu'il ait accès à une information, en fait, juste une information équilibrée. À partir du moment où il est noyé en fait par les fake news, il n'a pas toutes les informations nécessaires en vue d'avoir un regard éclairé sur la vie de la nation. Cela pose problème. Menurut Jordan, kekuatan-kekuatan dunia berlomba untuk mendapatkan pengaruh di seluruh wilayah Sahel dan mempromosikan narasi mereka sendiri. Tapi menurutnya ada juga yang lain. Maintenant, à l'interne, vous avez aussi des groupes de gens qui, convaincus de ce qu'ils pensent, propagent des narratifs faux. Ils le diffusent et les gens y croient. Para analis memperingatkan, konflik yang sedang berlangsung di Burkina Faso meningkatkan penyebaran informasi palsu. Menurut Jordan, kemajuan teknologi cenderung memperluas jangkauan dan dampak informasi keliru. Karena itu, upaya yang dilakukan oleh media dan para pengecek fakta ini menjadi jauh lebih penting lagi. Dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Polda Kalimantan Utara menerima kunjungan dari delegasi Ibu Pejabat Polis Kontingen Sabah, Polis Diraja Malaysia, yang dipimpin langsung oleh yang dihormati Komisioner Polis Datuk Jatah bin Dikun pada Senin siang. Sementara itu, Polsek Meliau berkolaborasi dengan Polres Sanggau untuk melaksanakan penanaman jagung tumpang sari di lahan milik PT PN 4 Regional 5 Gunung Meliau pada Minggu pagi. Informasi selengkapnya kami rangkum dalam Kilas Presisi pagi ini. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Presisi pagi hari ini. Saksikan terus tayangan Polri TV melalui website tvradio.polri.co.id dan YouTube TV Radio Polri, serta channel siaran digital terestrial 34 UHF. Saya Ibtu Ines, terima kasih atas kebersamaannya dan salam presisi. Polda Kalimantan Utara menerima kunjungan dari delegasi Ibu Pejabat Polis Kontingen Sabah. Polis Diraja Malaysia yang dipimpin langsung oleh yang dihormati Komisioner Polis Datuk Juteh bin Dikun pada Senin siang. Kunjungan ini menandai komitmen bersama dalam memperkuat kerjasama keamanan dan menjaga stabilitas di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia. Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Kalimantan Utara, Irjen Pol Hari Sutwiyanto, mengapresiasi atas kunjungan kehormatan tersebut. Ia menyebutkan kunjungan ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat sinergitas antara Polda Kalimantan Utara dan PDRM Sabah.
Melalui komunikasi dan koordinasi yang baik, bersama-sama dapat menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah perbatasan. Pertemuan kali ini difokuskan pada pembahasan rencana pertemuan lanjutan yang akan dilaksanakan pada bulan April 2025 mendatang. Dengan agenda utama membahas kerjasama yang lebih konkret terkait isu-isu keamanan di wilayah perbatasan. Polres Sanggau berkolaborasi melaksanakan penanaman jagung dalam rangka mendukung program ketahanan pangan Presiden Republik Indonesia. Polsek Meliau bersama Tumpang Sari di lahan milik PT PN 4 Regional 5 Gunung Meliau pada Minggu pagi. Lahan yang digunakan untuk penanaman jagung Tumpang Sari ini memiliki luas 30 hektar. Kapolsek Meliau AKP Sukiswandi mengatakan untuk tahap awal ini penanaman akan dilakukan di area seluas 8,31 hektar. Ia menyebutkan kegiatan penanaman jagung ini adalah bentuk sinergitas antara Polri dan kelompok tani dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Menurutnya, optimalisasi lahan berperan penting dalam pertanian produktif. Penanaman jagung Tumpang Sari ini diharapkan menjadi contoh bagi daerah lain dalam memanfaatkan lahan yang tersedia untuk kegiatan pertanian produktif. Dengan pola Tumpang Sari, lahan dapat digunakan secara optimal dan memberikan hasil yang lebih maksimal dibandingkan metode tanam tunggal. Selain mendukung ketahanan pangan, penanaman jagung ini juga menjadi langkah awal dalam menjaga kestabilan ekonomi masyarakat di bidang pertanian.